Dia ada beberapa, kita ni baru mula. Jadi 2024 kita baru mula dengan program-program di bawah Aqsa. Jadi kita boleh highlightkan setakat ni apakah pencapaian Aqsa pada tahun 2024. Antara yang main memang kita buat yang dinamakan SKM PPT. SKM PPT bermaksud orang yang ada pengalaman apa pengalaman dia sama macam RPEL juga. Dia itulah pengalaman pengalaman kerja dia, dan dia diberikan sijil oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran. Jadi bukan kami yang kongsi kerajaan yang akan keluarkan sijil tu. Jadi tugas kami dalam Aqsa, kami bimbing dia macam mana nak menggunakan dokumen supaya mereka dapat persijilan tu. Yang lepas kita ada buat dua untuk dia SKM, dia sampai level 5, dia SKM 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita bahagikan kepada dua sesi. Dia ada yang sampai SKM 3 dan ada juga yang sampai level 4 dan level 5, iaitu DKM dan DLKM. Jadi untuk SKM 1 dan 3 kita telah adakan dua program tahun lepas, dan untuk DKM kita telah adakan satu program tahun lepas. Itu adalah pencapaian utama kita. Yang tu kita masukkan minal mahdi al lahdi, maknanya long life learning. Jadi kita bagi kepada semua orang yang ada pengalaman. Kalau dia tak ada peluang, kita bagi dia peluang untuk dapatkan sampai peringkat diploma ikut pengalaman masing-masing. Itu yang pertama yang kita capai tahun lepas. Dan kemudian kita ada mengadakan kursus induksi SLDN. SLDN ni kalau istilah biasa adalah bekerja sambil belajar. Jadi kita siapa yang nak buat program-program yang akan dipersijilkan oleh SKM melalui kaedah SLDN atau bekerja sambil belajar, kami telah adakan pada tahun lepas. Kami telah adakan satu program untuk mereka mendapatkan kursus induksi untuk benda tu. Okey. Kami juga telah adakan tahun lepas 2 kali program bersama komuniti. Sebab Aqsa ni dia bukan hanya fokus kepada income, dia fokus juga untuk program bersama komuniti. Jadi tahun lepas kita adakan 2 program. Satu bersama dengan Syekh Ustazah. Kami juga mengadakan bersama dengan kami ada buat banyak bersama. Macam mana kami buat? Yang tahun lepas saya buat bersama dengan satu entiti dinamakan Profas. Profas ni dia melatih orang-orang lama lah yang nak menghafaz Quran. Pun ada secara online, kita adakan setiap bulan. Setiap minggu dia orang akan masuk kelas tu. Kita adakan bersama, dan kita adakan bersama juga dengan Hufaz Care. Hufaz Care ni cara dia adalah dia kalau Quran ni biasanya budak dia hafal dia tak makna, tapi bagus tafhim ni dia bukan saja menghafal tapi dia faham makna juga. Yang tu kita bersama dengan Hufaz Care. Jadi kita ada bersama dengan NIC. NIC ni untuk program bawa NIC untuk belajar. Kita ada bersama dengan RTIC. RTIC ni untuk budak-budak yang nak masuk bidang kulineri pun ada. Dan sama juga dengan program halal. Macam Dr. Faiza beritahu tadi, kita ada wujudkan Aqsa Mall. Aqsa Mall mana online platform untuk jualan. Dan kami juga ada 2 program, iaitu kami juga dapat penajaan tahun lepas dengan Bank Rakyat. Dan yang terakhir memang kami bersama rapat dengan Waitan Yayasan Taufiq An-Nisa bagi mendapatkan pembiayaan kepada mereka yang berminat. Itu adalah program-program kami. Alhamdulillah, benda ni memang satu perkara yang kurang di-highlightkan oleh kerajaan sebenarnya. Jadi kita nampak bahawa Aqsa ni adalah satu platform yang baik untuk kita cuba mendapatkan dana kerajaan untuk membuat program-program latihan kemahiran atau motivate kepada komuniti OKU. Sebab satu, kita nak supaya dana tu kita boleh dapatkan untuk
adakan program-program bagi komuniti OKU yang saya nampak macam periksa memang banyak orang yang kurang prihatin tentang komuniti OKU sebenarnya. Tapi komuniti OKU ni saya nampak memang biasanya agak saya panggil dia sebenarnya dia ada kelebihan-kelebihan dia, macam technical terutamanya komputer. Jadi kita nak supaya ada latihan, terutamanya kalau zaman sekarang latihan-latihan yang berbentuk AI ke apa, komputer ke, supaya dia boleh, pasal komuniti OKU ni biasanya dia orang ni biasanya kat rumah, dia tak boleh bergerak macam saya lah. Jadi bila kita bagi satu program yang dia boleh buat kerja kat rumah, lagi bagus sebenarnya. Dan kami juga sedang bersama dengan satu entiti untuk membangunkan pembelajaran digital bagi komuniti, terutamanya OKU dan juga yang lain macam mu'alaf ke kan. Mana sekarang ni orang dah tak belajar secara fizikal dah, semua online biasanya. Jadi kami tengah sama dengan satu entiti untuk membangunkan kandungan interaktif bagi komuniti OKU. Okey, itu soalan yang bagus yang saya nampak. Dia sebenarnya ini satu persoalan yang utama, yang mana kita nak menghasilkan lebih ramai trainer OKU yang boleh mengajar sebenarnya, mengajar berbagai bidang untuk mengajar komuniti OKU ni. Contohnya orang pekat, kalau bahasa isyarat, kalau orang biasa macam kita lah, mana faham kan dia punya isyarat. Jadi kita perlukan satu trainer yang memang OKU yang memang faham bahasa isyarat. Contohnya Al-Quran Braille contohnya. Kita perlukan orang yang dia tahu menggunakan Al-Quran Braille untuk orang buta. Itu yang perlu kita perbanyakkan sebenarnya. Dalam HRTF pun saya rasa lah, dia memang perlukan, dia bukan saja owner, trainer yang boleh train dalam trainer OKU, yang boleh train OKU yang lain. Jadi saya mengharap supaya yang tu insya-Allah kita boleh hasilkan perlahan-perlahan.